لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب التوبة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم والفهم وأبواب العمل وأبواب الجنة يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأسقام والأمراض فتبرأ بإذن الله. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة سؤالا، وكرامك كاف عن مقالنا، أكرمنا بحق الفاتحة مقالا، وحصل ما في ضمائرنا وهو شفاء لأمراضنا ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاء. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apalah kiranya ya Allah, jika ada orang yang berdosa di kalangan kami, Engkau ampunkanlah. Jika ada orang yang sedang sakit di kalangan kami, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang sedang dalam kesedihan, Engkau gembirakanlah. Jika ada di kalangan kami orang yang dalam kesempitan, Engkau lapangkanlah. Jika ada di kalangan kami orang yang miskin, Engkau kayakanlah. Jika ada orang di kalangan kami yang sedang dalam kesusahan, Engkau senangkanlah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang menghadapi sebarang ujian, maka Engkau kurniakanlah jalan keluar kepadanya. Jika ada yang sedang bermusafir, Engkau sampaikanlah dengan selamat sejahtera. Jika ada yang sedang menuntut ilmu belajar, ya Allah, Engkau kurniakanlah hidayah taufik dalam diri mereka, ya Rabbal Alamin. Jika ada orang yang meminta kepadamu sebarang hajat daripada hajat dunia untuk kebaikan akhiratnya, Engkau redha, maka Engkau laksanakanlah, Engkau tunaikanlah hajat dan permintaannya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah ya Allah seluruh ahli sahabat pencinta Al-Quran yang setia, yang sentiasa, yang komited ya Allah untuk bersama-sama setiap hari, setiap malam, setiap waktu, setiap ketika untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabbur Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Bantulah kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah ke jalan yang benar ya Allah dengan syafaat dan petunjuk Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau limpahkanlah keberkatan ya Allah dan rahmat-Mu ya Allah kepada seluruh ahli jawatan kuasa ya Allah, sahabat pencinta Al-Quran yang sentiasa bergabung, yang sentiasa berusaha untuk menjalankan program, mengatur dan merancang program-program yang berdasarkan Al-Quran untuk masyarakat kaum muslimin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak lupa kami sentiasa doakan ya Allah untuk mereka yang sentiasa menghulurkan derma dan wakaf, yang sentiasa menyumbangkan harta wang ringgit mereka ya Allah ke dalam tabung sahabat pencinta Al-Quran demi menjamin dan kelancaran program yang seterusnya. Ya Allah, Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan keberkatan-Mu kepada mereka semua ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ya Rabbi lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita mengucapkan
setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat kita hitung kesemuanya. Hanya kita melafazkan syukur dan terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan keberkatan kepada kita atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Baik. Pada malam ini sekitar 15 minit, 10 minit, 15 minit, kita nak tadabbur satu dua ayat daripada surah Yusuf yang mana kita baru saja tamat tadabbur 2 minggu lepas surah As-Sajdah. Jadi pada malam ini kita mula dengan satu surah baru. Mungkin belum pernah kita belajar tadabburnya. Mungkin ada yang pernah belajar dan dengar. Tapi apa-apa pun kita belajar, kita ulang mungkin sebagai satu kaedah untuk memantapkan lagi ilmu yang telah kita tahu atau kisah yang telah kita tahu. Ya, secara ringkasnya pengenalan. Ya, kisah Nabi Yusuf ni sebenarnya adalah sebuah kisah yang diminta oleh para sahabat sebenarnya. Ya, para sahabat Nabi SAW pernah meminta kepada Nabi untuk menceritakan kepada mereka satu kisah yang indah, satu kisah yang hebat. Ya, bila permintaan itu diminta oleh sahabat kepada Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan kepada Nabi surah ini. Jadi inilah surah Yusuf, surah yang hebat, surah yang menarik. Yang mana surah ini antara ciri-ciri atau kehebatannya, dari awal ya hingga akhir surah ini adalah berkisar tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam sahaja. Ya. Jadi satu-satunya surah dalam Al-Quran dari awal sampai habis menceritakan tentang Nabi yang seorang, Nabi Yusuf alaihi salam. Ini berlainan, ya, perkara ini berlainan dengan surah-surah lain. Kerana kalau surah lain, dalam satu surah itu bercampur-campur, banyak kisah, kan. Sebagai contoh, kisah Nabi Musa alaihissalam, banyak dalam Al-Quran disebut, di merata-rata surah dicampur-campurkan dengan kisah Nabi Musa. Tapi tidaklah ada satu surah yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceritakan tentang kisah seorang Nabi, melainkan surah ini. Ya, tak putus ya daripada awal surah ini, dari awal sampai habis menceritakan kisah Nabi Yusuf sahaja. Jadi ini tentulah terdapat sesuatu yang hebat ya, untuk difahami, untuk dihayati oleh kita. Okey. Jadi secara ringkasnya ada beberapa perkara ya. Sebelum kita baca satu dua ayat, ada beberapa perkara, ada 4 perkara lah yang Allah hendak beritahu dalam surah Yusuf ni. Yang pertama, kita belajar dia punya secara intipati umum sebelum kita melalui satu persatu ayat daripada surah Yusuf. Jadi kita macam ambil sinopsis dia. Yang pertama, Allah nak beritahu kepada kita, hanya Allah sahaja yang tahu perkara ghaib. Ya. Hatta Nabi pun tak tahu. Jadi ini dikatakan perkara yang berkaitan dengan akidah yang kita kena pegang sentiasa. Jangan kita kata yang para Nabi ada yang mengetahui perkara ghaib. Tidak. Ya, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi yang lain tidak mengetahui perkara ghaib. Hanya Allah sahaja. Dan di dalam surah ini akan memperkuatkan lagi, memperkukuhkan lagi akidah tentang hanya Allah sahaja yang mengetahui perkara ghaib. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa penuh, berkuasa secara total atas segala-galanya. Ya. Nabi pun tidak ada kuasa sepenuhnya dalam sesuatu perkara. Bahkan kuasa tasarruf ni untuk melakukan apa sahaja mengikut sesuka hati, mengikut kehendak, hanya ada pada Allah sahaja untuk buat apa sahaja. Jadi ini akidah yang kedua ni, perkara yang kedua ni juga terdapat kisah yang bermacam-macam yang boleh kita kaitkan dengan perkara yang kedua ini yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kita dapat ambil iktibar. Ya, apa ini daripada kisah Nabi Yaqub,
dan anak-anaknya ataupun adik-beradik Nabi Yusuf sendiri. Dan mereka-mereka yang lain lah yang disebut dalam kisah ini. Jadi nak dalam kisah ini juga, dalam surah Yusuf ini juga nak memperkuatkan bahawasanya apa yang berlaku adalah dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun apa ikhtiar, usaha yang dibuat oleh manusia, hanya Allah sahaja yang mempunyai kuasa untuk tasarruf. Tasarruf ni untuk melakukan, menjadikan sesuatu, merubah sesuatu, kan? Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghiburkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia diturunkan di Mekah dan ianya sebenarnya akan memberitahu kepada orang Mekah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menentang Nabi. Allah nak bagi tahu akhirnya mereka akan mengalah. Mereka akan kalah. Seperti mana adik-beradik Nabi Yusuf juga. Walaupun permulaan mereka bersikap buruk, perangai mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka kepada Nabi Yusuf, seperti mana yang kita tahu secara ringkas, mereka buat macam-macam kepada Nabi Yusuf, tapi akhirnya mereka tetap akan ikut nasihat baginda juga. Jadi oleh itu dia ada kaitan dengan Rasulullah. Oleh itu Rasulullah pun tidak perlu rasa bimbang, seolah-olah ayat ni Allah nak pujuk ataupun kisah Nabi Yusuf ni Allah nak pujuk kepada Nabi SAW supaya Nabi tidak terlalu bimbang, berasa hati, gusar hati dengan layanan kaum musyrikin, yang mana akhirnya baginda juga akan menang seperti mana kemenangan ataupun hikmah akhirnya akan terbuka juga, akan nampak juga kebijaksanaan segala yang dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di akhirlah seperti mana yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, semua nabi, semua nabi-nabi Allah nak bagi tahu, antara pengajaran yang penting, semua nabi yang apabila Allah pilih, Allah angkat menjadi nabi, pasti mereka ini tidak akan hidup senang lenang. Bermakna mereka akan hidup dalam keadaan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka ini bukan macam orang lain. Mereka sudah dilantik, diangkat oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Nabi, dan bermakna mereka ini ada tugas. Bila dalam tugasan, pastinya mereka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka kena jalankan tugas, menyampaikan dakwah sepanjang masa. Dan kerana itulah mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau kita ambil ayat ataupun kisah Nabi Yusuf ini dalam konteks para Nabi. Kalau kita ambil fahaman ataupun perkara ini kita letak dalam konteks kita sebagai manusia, begitu juga dengan umat kita, umat Nabi yang mengaku ikut Nabi SAW ataupun yang sanggup untuk menyambung terjun Nabi berdakwah macam kita lah. Yang ada pada malam ini dalam program ini, kita belajar, sebenarnya kita sedang mengisi diri kita dengan ilmu-ilmu. Mana tahu, yang pertama kita boleh dakwah diri kita, atau kita akan berdakwah ahli keluarga, anak, isteri dan suami, atau kita boleh berdakwah kepada jiran. Jadi nak tak nak umat Nabi SAW tidak pernah terlepas daripada dakwah, menyampaikan. Jadi sudah tentu kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kadang-kadang kita sebagai sebagai suami, kita nak kena tegur isteri menyampaikan dakwah. Kita sebagai ayah kena tegur anak. Kita sebagai anak kadang-kadang kita nak tegur mak bapak kita. Jadi dalam menyampaikan dakwah itu kita pasti akan diuji. Tapi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan para nabi, begitu juga Allah akan menyelamatkan mereka yang menyambung tugas para nabi ini. Mudah-mudahan. Jadi sinopsis yang ringkas ini sebenarnya untuk kita faham secara umum, kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah yang sangat hebat untuk kita teladani, untuk kita baca, untuk kita faham. Baik, kita mula dengan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sadaqallahul Azim. Jadi dalam dalam 2 ayat sahajalah, insya-Allah kita cuba untuk untuk kita tadabbur, untuk kita baca dia punya isi kandungan ataupun apa kefahaman yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alif lam ra. Kita tahu ayat perkataan ini adalah huruf muqata'ah. Yang mana maknanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kita serahkan. Ini antara mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui huruf muqata'ah ini. Ya. Yang mana orang-orang Arab mereka dengan kehebatan berpuisi, bersyair, bermadah pujangga, mereka rasa dengan tamadun bahasa yang hebat itu tidak ada yang dapat menandingi kehebatan bahasa mereka. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan adanya permulaan-permulaan surah yang berbentuk muqata'ah ini, huruf-huruf yang terputus ini, lalu tercengang. Mereka tak tahu apakah makna daripada perkataan alif lam ra, contohnya alif lam mim, kaf ha ya ain sad ain sin qaf dan sebagainya, ada banyak lagi. Jadi inilah dia antara mukjizat, permulaan lagi sudah menunjukkan kehebatan surah ini. Kemudian Allah kata tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa Al-Quran ini adalah jelas dan nyata. Kitab Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang jelas dan nyata. Maknanya tak ada perkara yang menyebabkan kita tak faham. Jelas nyata ini bermakna bagi orang yang mahu belajar. Ya. Kalau tak belajar memang tak jelas, memang tak nyatalah sebab tidak belajar. Tetapi orang yang mahu belajar, mahu membaca, mahu memahami tafsir dia dan mahu untuk mentadabbur ayat-ayatnya, maka orang ini akan ayat-ayat Al-Quran akan menjadi kitabin mubin, maksudnya ayat yang jelas dan nyata. Kalau kita belajar tafsir Al-Quran, maka pasti kita akan tahu Al-Quran ini sebenarnya adalah jelas dan nyata dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan daripada rekaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang lain-lainnya. Dan apabila kalau kita memahami maksud perkataan al-mubin, mubin kan kita jumpa dalam surah Yasin sampai 7 kali mubin. Mubin maksudnya jelas, nyata, terang. Ya. Jadi bila Allah Taala menyebut kalimah al-mubin, bermakna surah ini adalah satu dalil nakli sahaja. Ini adalah dalil nakli. Bila sebut dalil nakli ni, maknanya dalil yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah yang ada dalam surah ini adalah wahyu dari Allah. Dan bukan rekaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut kitabun mubin, dia terkait dengan dalil nakli, dan bila disebut dalil nakli bermakna keseluruhan kisah ini adalah daripada wahyu. Adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam kitab ataupun karangan tulisan-tulisan dalam berbahasa Arab memang tak ada orang yang mengarang menulis tentang kisah Nabi Yusuf. Bahkan hatta orang Arab sendiri pun satu ketika dulu mereka tak tahu kisah Nabi Yusuf. Melainkan kisah ini disebut dalam kalangan orang Yahudi ataupun dalam kalangan Bani Israel. Mereka tahu, mereka ada tulis sebab Nabi Yusuf daripada kalangan mereka, bukan daripada kalangan bangsa Arab. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kisah Nabi Yusuf ini kepada mereka, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun ceritakan kepada orang Arab. Masya-Allah. Orang terkejut. Kisah ini datang daripada mana? Kisah ini datang daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara tak langsung dia berkait dengan ayat ataupun pelajaran yang pertama tadi, iaitu perkara ghaib yang hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Kemudian yang kedua, nahnu
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran itu dengan berbahasa Arab, dalam bahasa Arab, agar kamu memahaminya. Masya Allah. Ya. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kerana apa? Kerana Al-Quran itu akan membawakan kepada kefahaman kepada kita. Jadi kalau kita tengok ya dari segi bahasa, dengan perkataan Al-Quran itu sendiri, inna anzalnahu Qur'anan, kami turunkan dia sebagai sebuah Al-Quran. Jadi Quran ini dari segi bahasa maksudnya ialah sesuatu yang banyak dibaca. Yang dibaca. Ya, Al-Quran itu yang dibaca. Ha, bukan yang ditinggalkan, bukan yang digantung buat perhiasan. Yalah betul lah itu ayat Quran, tapi maksud Al-Quran ini secara lafaz itu dari segi bahasa memang sesuatu yang dibaca. Jadi kita kena baca. Buktinya banyak ya. Apabila Al-Quran ini yang kita ada dekat tangan kita sekarang ini adalah sebuah kitab yang paling banyak dihafal oleh orang seluruh dunia. Orang hafal Al-Quran. Tak ada orang hafal kitab-kitab lain, buku-buku lain. Kalau ada pun orang hafal hadis, itu pun tak ramai bilangan orang yang menghafal hadis. Bilangan orang yang menghafal Al-Quran sangat banyak. Dan Quran itu Allah kata diturunkan di dalam bahasa Arab. Ini dalam bahasa Arab. Kalau kita baca terjemahan, kita jangan kata kita baca Al-Quran sebab itu bukanlah Al-Quran. Kita kena faham beza antara terjemahan dan Al-Quran itu sendiri. Kerana Al-Quran itu Allah kata Qur'anan Arabiyyah. Quran yang di dalam bahasa Arab. Jadi terjemahan itu sebenarnya, terjemahannya bila kita terjemahkan ayat-ayat Al-Quran ni, sebenarnya bukanlah kita kata terjemahan itu yang paling tepat sekali. Ya, sebenarnya memang tak ada terjemahan yang paling tepat, kerana itu terjemahan ni sebenarnya adalah satu pendapat daripada manusia untuk menterjemahkan sahaja tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang mana ayat Al-Quran ni sebab itulah diturunkan dalam bahasa Arab, kerana dia mengandungi banyak makna. Dan tidak mungkin dapat kita menterjemahkan, kita kata inilah yang paling tepat. Mungkin tidak. Kerana ini kalam Allah. Tapi kita terjemah, kita gunakan terjemahan Al-Quran ini sebagai panduan. Kalau tidak ada terjemahan, macam mana kita nak cerita, macam mana kita nak tafsir, macam mana kita nak menjelaskan ataupun nak menyampaikan penghayatannya kepada Al-Quran. Jadi terjemahan itu sebagai panduan, sebagai pegangan kepada kita untuk kita memahami ayat Al-Quran. Dan apabila dikatakan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, ya, Qur'anan Arabiyyah tadi, ini bermakna Allah yang menurunkan Al-Quran ini terus secara langsung ke dalam bahasa Arab. Quran itu memang turun dengan bahasa Arab, bukan menggunakan kalimah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi Quran itu memang siap turun dalam bahasa Arab, dan bukanlah Nabi SAW yang mengeluarkannya, mengeluarkan Al-Quran tadi dalam bahasa Arab. Ini berbeza dengan hadis. Hadis sebenarnya juga adalah wahyu daripada Allah, tapi Nabi diberi ilham dan kefahaman untuk baginda sendiri menggunakan bahasa Arab itu untuk menjelaskan apa yang baginda faham. Dan apa yang baginda faham pun adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis tidak diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi menggunakan bahasa Nabi itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bahasa Arab untuk menurunkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas, ya, paling terang, paling luas, dan paling banyak perbendaharaan kata-kata. Maknanya banyak perbendaharaan kata untuk mengungkapkan berbagai pengertian, untuk meluruskan makna-makna yang perlu difahami oleh manusia, oleh jiwa manusia. Jadi hanya bahasa Arab boleh memikul makna kalam Allah itu sendiri. Jadi sebab itu Allah Ta'ala pilih bahasa Arab dalam ayat ini. Dan kerana itulah ya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, kitabnya yang mulia, dengan bahasa yang paling mulia. Sebab itu kalau ada orang belajar bahasa Arab tu, belajarlah bersungguh-sungguh, kerana dia sedang
mempelajari bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa lain. Jadi dengan penurunannya Al-Quran tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran sebenarnya dia adalah satu kemuliaan, kemuliaan kepada bahasa Arab, sehinggalah menjadi orang kata apa, wasilah kepada apa tu yang last sekali tu, la'allakum ta'qilun. Bila belajar Al-Quran dalam bahasa Arab, kita akan mendapat kefahaman. Allah kata la'allakum ta'qilun. Jadi Quran itu diturunkan dalam bahasa yang kita boleh baca dan kita boleh faham, supaya kita boleh memikirkan. Ta'qilun itu berakal, ya, supaya kita dapat memikirkan apakah yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi. Dan ianya pastilah untuk kebaikan kita. Tapi dengan syarat kita kena belajar. Macam malam ni kita cuba sikit sebanyak untuk mempelajari, untuk mentadabur surah Yusuf. Walaupun kita tahu bilangan ayatnya banyak, sampai 111 ayat. Mungkin akan menelan masa sampai setahun. Tak ada masalah. Yang penting kita mahu mengorak langkah untuk mentadabur, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Jadi setakat itu untuk tadabur malam ini. Jadi pelajaran yang kita dapat ambil ialah antaranya Allah Subhanahu Wa Taala nak kita memahami kisah, memahami kisah Nabi. Kalau boleh ingat, saya pernah sebut dulu dalam Al-Quran 1/3 ayat-ayat Al-Quran adalah kisah, adalah cerita yang Allah muatkan bukan sengaja tetapi untuk dihayati, diambil teladan dan ibrah oleh manusia. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada minggu hadapan. Kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian tadabbur surah Yusuf. Buat permulaan ini, insya-Allah ada masa, rezeki dan kesempatan